Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya, Dr. Nur Nasuha. Saya Siti Nursahadia binti Etong dengan ID pelajar 000224121048 001. Saya mengambil program dalam Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di Petaling Jaya Center. Dalam video saya kali ini mengutamakan subjek dalam HDPS 1303 iaitu pengenalan kepada perkembangan kanak-kanak. Seterusnya saya ingin membentangkan sedikit isi kandungan dalam pembentangan saya kali ini. Saya ada objektif tugasan, tokoh James Piaget, teori kognitif James Piaget, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Terusnya adalah proses keseimbangan, tahap perkembangan kognitif dan implikasi perkembangan kognitif terhadap pembelajaran dan pembelajaran. Seterusnya, saya ingin membentangkan sedikit objektif tugasan. Tugasan video kali ini adalah untuk menerangkan kefahaman saya mengenai teori perkembangan kanak-kanak yang dikenali sebagai teori kognitif yang telah diperkenalkan oleh tokoh pendidikan terkenal iaitu James Piaget. Seterusnya, saya ingin memberikan sedikit pencerahan terhadap perkembangan kognitif, iaitu tahap-tahap perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia bermula daripada kanak-kanak sehingga meningkat ke dewasaan. Ianya untuk memahami sesuatu perkara, mengolah informasi, memecahkan masalah dan mengetahui sesuatu perkara. Seterusnya, mari kita kenal siapa itu James Piaget. Siapakah James Piaget? James Piaget ini merupakan pakar biologi Switzerland dan pakar psikologi terhadap kanak-kanak lah. Beliau lahir pada tahun 1986 pada 9 Ogos di Neuchâtel, Switzerland. Beliau bukan sahaja psikologi terhadap kanak-kanak, malah beliau banyak membuat kajian terhadap tingkah laku kanak-kanak, banyak menghurai bagaimana minda manusia membina skemata dan melaksanakan proses asimilasi dan akomodasi dalam ilmu. Seterusnya, beliau juga banyak mengemukakan konsep-konsep mengenai perkembangan awal kanak-kanak, di mana konsep beliau itu bukan sahaja diguna pakai di negaranya, malahan teorinya ini adalah bersifat komprehensif yang menyeluruh di semua budaya dan masyarakat termasuk Malaysia. Konsep beliau dipakai di Malaysia sehingga kini lah. Akhir sekali adalah beliau meninggal pada tahun 1980, 17 September di Geneva. Dan seterusnya, saya ingin memperkenalkan teori perkembangan kognitif daripada James Piaget. Menurut beliau, proses pemikiran kita adalah berubah-ubah secara menyeluruh, bermula daripada kelahiran sehingga mencapai kematangan iaitu dewasa. Seterusnya adalah beliau juga mengatakan bahawa setiap individu akan sentiasa mencuba dan terus mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada di persekitaran kita ataupun di sekeliling kita. Teori kognitif ini juga adalah sangat berkait rapat dengan kemampuan berfikir, dan perkembangan pemikiran adalah mempengaruhi elemen biologi. Di sini saya paparkan 4 faktor yang utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Kita ada 4, iaitu pengalaman sosial, kematangan biologi, keseimbangan, dan juga interaksi dengan persekitaran. Okey, untuk pengalaman sosial, dia mempengaruhi
pergaulan kanak-kanak ataupun individu dengan orang-orang persekitaran seperti ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan ataupun guru. Bagi kematangan biologi pula, di mana proses pemikiran kanak-kanak ataupun individu ini adalah dipengaruhi oleh faktor genetik yang diwarisi oleh pada kedua ibu bapa lah yang kita kenali sebagai baka, iaitu keturunan. Seterusnya adalah keseimbangan. Keseimbangan ni merupakan salah satu cara yang digunakan oleh kanak-kanak ataupun individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang baru dialami. Untuk interaksi dengan persekitaran pula, individu seperti kanak-kanak ataupun kita akan membuat pengujian seperti meneroka, memerhati dan menyusun maklumat yang baru didapati. Dalam slide seterusnya, di sini adalah proses mencapai keseimbangan, di mana kita ada skema adaptasi yang terbahagi kepada dua, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah berlaku apabila individu memahami pengalaman baru dan cuba menyesuaikan diri dalam pengalaman yang baru tu. Untuk akomodasi pula berlaku apabila individu dapat menukar skema lama dan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. Dalam tahap perkembangan kognitif pula, kita ada 4 peringkat, iaitu deria motor yang dikenali sebagai sensorimotor, berumur daripada 2 tahun, berumur daripada lahir sehingga 2 tahun. Bagi praoperasi pula bermula daripada 2 ke 7 tahun. Operasi konkret bermula daripada 7 tahun ke 11 tahun dan operasi formal bermula dari 11 ke 15 tahun. Seterusnya, saya ingin menjelaskan sedikit implikasi perkembangan kognitif terhadap pengajaran dan pembelajaran daripada teori James Piaget ini. Bagi praoperasi, kita hendaklah menggunakan BBM yang konkret, arahan yang ringkas dan mudah difahami, guna bahasa kanak-kanak yang sesuai dan menyediakan contoh. Untuk operasi konkret pula, kita hendaklah penggunaan contoh yang sesuai berkaitan dengan pengalaman murid. Lepas tu kena kaitkan dengan program TV yang digemari oleh kanak-kanak dalam pembelajaran. Seterusnya adalah peluang memanipulasi dan menguji objek serta pembentangan dan pembacaan yang mudah untuk difahami. Dalam implikasi perkembangan kognitif terhadap operasi formal, di sini kita hendaklah menggunakan bahan konkret untuk mengilustrasikan konsep yang lebih kompleks. Seterusnya, peluang bermetafizik seperti sebab dan akibat kepada penyelesaian suatu masalah. Untuk akhir sekali adalah di mana kita hendaklah mengemukakan konsep yang sangat jelas dan tidak terikat dengan mana-mana fakta. Hal ini untuk membiarkan kanak-kanak pada usia ini untuk berfikir digunakan dengan perkembangan yang telah sedia ada untuk mengemukakan sesuatu dan menjelaskan sesuatu dengan logikal akal sendiri tanpa mengikut mana-mana fakta. Okey, seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas bentangan video saya kali ini. Saya ingin memohon maaf jika pembentangan saya dalam video ini tidak mengikut soalan, dan yang terkurang itu adalah daripada diri saya sendiri dan yang lebihnya adalah daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, sekian, terima kasih.